Tu naik, Nabi menaiki mimbar. Waktu Nabi naik tangga mimbar yang pertama, faqala amin. Tiba-tiba Nabi kata amin. Summartaqa tsaniyah faqala amin. Kemudian Nabi naik tangga yang kedua, Nabi kata amin. Summartaqa tsalisah, ya, faqala amin. Kemudian Nabi naik tangga yang mimbar yang ketiga, Nabi pun berkata amin. Faqala ashabu ala ma amanta. Kata sahabat, kami dengar kamu kata amin tadi ya Rasulullah. Sahabat tak tahu pasal apa Nabi, tiba-tiba Nabi kata amin, amin, amin. Ya, amin ni makna istajib doa, perkenankan doa kami. Tapi siapa doa? Tak ada siapa doa, tiba-tiba Nabi kata amin. Jadi sahabat-sahabat ni tanya Nabi, ya Rasulullah, ala ma amanta. Ya, kami dengar kamu kata amin. Ya, faqala, lalu kata Nabi SAW, atani Jibril. Kata Nabi, Jibril datang berjumpa denganku. Rupanya waktu Nabi nak naik mimbar tu, Jibril mari jumpa Nabi SAW. Dalam keadaan sahabat tak nampak Jibril. Jibril ni ada masa dia berupa, ya, sahabat-sahabat boleh tengok. Ya, kalau mari berupa, Jibril biasa jumpa berupa seorang laki-laki, orang muda. Kalau tuan-tuan tengok orang lelaki tua, confirm bukan Jibril. Ya, kalau orang perempuan lagi confirm bukan Jibril. Tu Israel tu agaknya. Ya. Jibril ni dia mari jumpa Nabi dalam keadaan yang seorang pemuda. Ya, pakaian kemah, kalau pakai baju putih, putih sungguh. Ya. Kadang-kadang Jibril mari jumpa Nabi SAW, tapi hadis ni sahabat tak nampak. Cuma Nabi kata atani Jibril. Jibril mari jumpa aku. Faqala, lalu Jibril kata, raghima ampum ri'in zukirat indahu falam yusalli alaih. Ya, rugi dan kecewa lah. Rugilah orang ni, kata Jibril. Rugi dan celaka binasalah orang ni. Rugilah dia. Siapa dia? Zukirat indahu, disebut nama Nabi, falam yusalli alaih, tapi dia tidak selawat pada Nabi. Ya, rugilah siapa-siapa dengar nama Nabi disebut tapi dia tidak berselawat ke Nabi. Ya, selawat ke Nabi ni bukan kita, Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya, tuan-tuan sekalian, Allah, ayat ni Allah Taala sebut dia dulu. Allah dan malaikat berselawat. Lepas dia sebut dia berselawat ke atas Nabi, malaikat berselawat atas Nabi, baru dia suruh kita berselawat. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Biasanya perintah ni dia mari direct. Umpama perintah maya, aqimus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Ya, dirikan semaya, keluarkan zakat. Ya, perintah tu direct. Tetapi perintah selawat ni, ya, selawat ni rukun maya. Tak selawat tak sah maya. Ya, maka selawat ni dia tidak mari direct. Dia tidak mari direct, bahkan dia mari dalam keadaan dia sebut Allah berselawat, tak kamu tak selawat. Allah pun selawat Nabi. Para malaikat pun selawat ke Nabi, tak kamu tak selawat ke Nabi. Ya. Maksudnya setelah Allah Taala beritahu dia berselawat sebagai tanda kemuliaan, ya, memuji ke Nabi SAW, ya, dan baru Allah Taala perintah. Sebab tu kata dia ni, kata Jibril, rugilah, kecewalah siapa-siapa yang dengar nama Nabi disebut tapi dia tidak berselawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, faqultu amin. Lalu aku mengaminkan doa Jibril. Yang tolong doa, yang doa Jibril. Jibril ni dia doa, tak ada siapa amin pun Allah perkenankan doa dia. Apatah lagi yang mengaminkan doa Jibril ni ialah Rasulullah. Ya. Kalau Nabi doa pada Allah, Allah terima. Ya. Ni Jibril doa, Nabi mengaminkan doa Jibril. Ya. Apa maknanya? Maknanya siapa-siapa dengan nama Nabi disebut dia tidak berselawat, orang ni orang rugi. Ya, rugi banyak. Kita bila kita kena selawat Nabi ni? Pertama bila kita dengar nama Nabi. Ya, orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar sebut nama Nabi, maka kita iring dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bila kita dengar atau kita baca ayat Quran ke ataupun kita baca hadis Nabi yang suruh kita selawat, maka kita kena selawat.
Umpama kita baca ayat tadi, innallaha malaikatahu, kita baca ayat tu, maka kita kena habis ayat tu, kita kena selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ataupun kita dengar Tok Khatib beritahu, baca dalam khutbah dia, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Habis itu maka kita kena selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga, kita kena selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Nabi suruh banyakkan selawat sama-sama. Ya, jadi biar jadi amalan kita. Ya, terutama 10 kali sebelum tidur. Biar jadi amalan, biar lekat tubuh kita. Dia gini. Amalan ni dia kena sama-sama. Sama-sama. Bila sama-sama tu jadi sebati, baru jadi akhlak. Akhlak ni benda yang sebati dengan tubuh kita. Ya. Orang kata panggil tabiat. Lekat tabiat dah dia ni. Dia lekat tabiat tak apa. Ya, kalau tabiat tu comel, jadi molek. Kalau tabiat huduh, jadi punah. Ya, jadi sebelum tidur sama-sama. Sebelum tidur 10 kali selawat. Sebelum tidur selawat sama-sama. Almarhum ayah Tok Guni Aziz, Tok Guni Mak, dia ni hidup dengan selawat sama-sama. Selawat sama-sama. Ya. Nak bangun tidur selawat. Nak gapo pun nak buat dia selawat. Tubik semua selawat mulut dia tu. Mas buka pintu kereta selawat. Nak duduk kereta selawat. Jalan kereta selawat. Selawat sama-sama. Ya. Dia orang yang banyak selawat pada Nabi ni ialah orang mendapat kelebihan di akhirat. Mendapat syafaat Nabi di akhirat. Kita kata Nabi bila bangun daripada mahsyar, manusia tidak akan cari orang lain. Semua umat cari Nabi masing-masing. Umat Nabi Nuh cari Nabi Nuh, umat Nabi Musa cari Nabi Musa, umat Nabi Muhammad cari Nabi Muhammad. Kata Nabi, kamu semua esok di akhirat kamu tak cari orang lain, kamu cari aku. Ya, dari antara benda kita nak kenal Nabi itu, salah satunya ialah melalui selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala raghima ankum mri'in adraka abawai falam yadkhulil jannah. Faqultu amin. Lalu kata Jibril, ya. Tadi mula-mula Jibril kata rugi kecewalah siapa-siapa dengar nama Nabi disebut dia tidak selawat pada Nabi. So, yang kedua, raghima ankum mri'in adraka abawai. Rugi kecewalah siapa-siapa yang dia duk jaga mak ayah dia, jaga ibu bapa dia. Falam yadkhulil jannah, tapi tak boleh masuk syurga dia ni. Ya, tak masuk syurga anak ni. Tuan-tuan semua, hadis ni menunjukkan pada kita anak hok jaga mak ayah hok tua ni syurgalah dia. Syurgalah dia. Ya. Sebab tu pada hadis lain Nabi kata ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Allah redha pada kita bila mak ayah kita redha pada kita. Ya. Nak cari redha mak ayah dia, mak ayah kita redha pada kita. Nabi kata siapa-siapa yang mak ayah dia redha ke dia, maka Allah akan redha ke dia. Tapi ingat, siapa-siapa yang mak ayah dia benci ke dia, murka ke dia, marah ke dia, maka Allah juga akan marah ke dia. Ya. Maka dalam hadis ni Nabi kata bila aku langkah tangga mimbar yang kedua, aku dengar Nabi dengar Jibril doa pada Allah. Rugilah, kecewalah mana-mana anak hok dok jaga mak ayah hok tua, tiba-tiba tak masuk syurga dia. Pasal apa tak masuk syurga? Kerana dia durhaka pada mak ayah dia, berkasar dengan mak ayah dia. Kita ni nasib baik Allah Ta'ala buat. Nasib baik ayah kita dengan kita sekara. Satu kara nasib baik. Gapo nasib baik dia? Bila dia mari tua, bila dia mari nyanyuk, Allah tak kira kata-kata dia kita. Nasib baik. Mak ayah kita ni, dia tua nyanyuk, dia tubik mulut dia macam-macam. Celaka. Ya. Basuh anak ku hajar. Tubik macam-macam. Tubik waktu nyanyuk. Allah tak kira dah kalau Allah kira nyanyuk kita. Ya. Allah tak kira waktu dia tua nyanyuk ni, gapo tubik pada dia. Kadang-kadang dia suruh kita, suruh benda-benda hak bukan-bukan. Kita tanya dia, Maya, dia kata, Maya berapa kali? Maya sekali. Dia masuk dia marah. Dia masuk dia mari rajin tu katnya, Maya juga. Tanya berapa rakaat dah. Tak habis-habis Maya. Hak ni Tuhan tak kira dah. Hingga kata-kata dia kita pun Tuhan tak kira. Tuan-tuan semua, hamba kadang-kadang jumpa orang tua-tua ni kata kanak dia kasar-kasar. Orang tua, dia umur kita ni, Tuhan buat dia punya jiwa kita ni ikut umur.
Waktu kita muda, kita bersemangat. Waktu masuk 40, pemikiran kita stabil. Bila umur kita tua, kita cepat nak marah. Bila tua lajak, cepat kecil hati. Itu hak tu sama-sama dah. Jadi siapa-siapa cepat nak marah tu, tu tanda tua dah tu. Tua dah tu. Amba ingat almarhum Tuan Aziz, backing. Siapa mari tak jumpa, tak kenal caranya, hamba gitu je. Backing. Satu hari tu, amba mai subuh. Dia masa tu dia uzur dah. Dia bangun-bangun, lepas mai subuh. Basa bodoh. Basa bengong. Senyap belakang. Tak tahu dia marah siapa. Dia marah siapa tak tahu. Rupanya dia marah ke Tok Imam. Tok Imam tu anak dara dia, sepupu hamba lah. Dia marah ki apa? Ki wirid lamuh lajak. Lepas mayat tu berzikir lamuh lajak. Dia kata orang nak mengajar. Perlu orang mengajar. Biar antara zikir dengan mengajar, besar pahala mengajar. Zikir ni sama-sama boleh buat. Tak mesti lepas mayat. Umpama kita ni tak berzikir subhanallah. Lepas ni tak ada boleh buat. Sambil jalan, masuk kereta, berzikir gila. Ada pun kuliah, pengajian ni tak boleh buat seorang. Ada ustaz mengajar seorang. Kalau ada orang akan bawa, kita panggil bomba ke, panggil polis ke. Mengajar mesti ada orang. Dia kita omong ni, dia mari tua, dia mudah marah. Suruh nak marah, sikit-sikit nak marah. Hak paling teruk sekali kena marah bini. Kalau untuk lelaki berani lah. Ada juga orang tak berapa berani. Bini semua dah marah dia. Ada juga. Dan lelaki tua. Tapi bila tua lajak, bila berumur lagi, dia mudah serati. Mudah kecil hati. Anak lambat balik, kecil hati. Padahal baru balik kemarin je. Tanya pula, tak balik ke? Allah kata, ayah baru balik kemarin. Orang mengajari. Dan dia tua lajak, dia mudah kecil hati. Anak lambat balik, dia kecil hati. Anak tak tanya khabar, dia kecil hati. Dia nak benda. Dia mari tua, dia serah nak makan ondel-ondel, buka puasa. Dia ayatkan nak cari ondel-ondel sikit. Gak anak cari mana ondel-ondel ni. Martabak ada lah. Cari orang, tak jumpa ondel-ondel, serah kecil hati. Orang tua-tua, dia berumur sikit, dia serah gitu. Dia serah terasing. Dia perangai sokmo-sokmo Tuhan buat. Cuma bila kita tua ni, Allahu Rabbi, besar pahala orang diuji, anak diuji oleh Allah Ta'ala, jaga mak ayah hak tua. Kena banyak sabar. Sabar kena banyak. Kena senyum sokmo. Ayah kata gapo pun senyum sokmo. Sabar pasal apa? Kerana masa itulah Allah SWT nak nak angkat darjat kita, ataupun Allah nak ampun dosa dia sebagainya. Faqultu amin. Bila Nabi dengar Jibril doa gitu, rugi dan celakalah, kecewalah siapa-siapa yang jaga mak ayah tua tapi tak masuk syurga, kan durhaka pada mak ayah dia. Faqultu amin. Lalu kata Nabi, aku ucap amin. Nabi mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Faqala, lalu bila Nabi melangkah tangga mimbar yang ketiga, Jibril kata gapo dia? Raghima ampum ri'in adraka Ramadan falam yaghfar lah. Rawah Ahmad. Faqultu amin, rawah Ahmad. Rugi dan kecewalah. Rugilah. Akhirat esok rugilah orang macam ni. Dan dia kecewalah nanti di akhirat. Gapo dia? Orang yang hidup pada bulan Ramadan, hidup dah bulan Ramadan. Tapi Allah Ta'ala tidak ampun dosa dia. Allah tak ampun dosa dia. Tuan-tuan semua, Nabi ni doa 2 bulan. 2 bulan doa supaya Allah panjang umur biar jumpa Ramadan. Masuk bulan Rajab tu doa dah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, panjang umur aku, panjang umur aku hingga aku jumpa Ramadan. Bapa yang nak doa sangat sampai jumpa Ramadan? Kerana dalam hadis lain Nabi kata, antara Ramadan ke Ramadan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampun dosa. Nyawa ni hak Allah, tuan-tuan. Kita tak boleh buat gapo nyawa ni. Betul-betul milik mutlak Allah. Tak ada obat hak boleh panjang umur. Tak ada obat hak boleh elok mati. Tahun 78 ada seorang doktor di Amerika. Apa tak ingat nama dia. Dia kata
menjelang tahun 85, manusia akan menemui obat anti malaikat maut, anti maut. Ya. Dia kata dengan perkembangan teknologi, dia yakin tahun 85 akan jumpa obat orang makan tak mati. Kata dia mati setahun sebelum 85. Dia ni mati juga dah. Mati juga. Mana ada obat tak mati. Ya. Ya. Nyawa-nyawa ni urusan Allah. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Ya. Mereka mari tanya mu ya Muhammad tentang roh. Roh ni gapo dia roh? Roh ni gapo dia? Allah kata roh ni urusan Allah, bukan urusan kita. Ya. Bila seorang kita tidur, roh kita tubik pada tubuh, kata Nabi. Bila dia balik mula, dia hidup. Dia tak balik, dia bukan dia mati lalu. Maka siapa-siapa hidup pada bulan Ramadan, ya, maka kena bezalah Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, mereka tengok bahawa ya, perbahasan panjang lebar berhubung dengan masalah tentang kategori-kategori Ramadan. Cuma nak sebutnya Ramadan ni ya, jangan sebut bulan puasa. Ya, jangan sebut Ramadan ni bulan puasa. Ya, sama juga malam, jangan sebut malam ni tarawih. Ya, dia puasa ni satu juzuk. Ya, puasa ni satu juzuk daripada Ramadan. Ramadan juga Quran, Ramadan juga tahajud, Ramadan juga tarawih, Ramadan juga zikir, Ramadan juga minta. Ni penuh Ramadan. Ramadan bulan sedekah. Ramadan ni bulan berjual, bulan menegakkan Islam. Amo duk perhati semua hampir setiap tahun. Tiap-tiap tahun bila masuk bulan Ramadan, umat Islam akan diserang oleh musuh-musuh Islam. Hampir setiap tahun. Ya. Ya. Kalau kita teringat lagi waktu perang di Bosnia berlaku bulan Ramadan. Ya. Tahun ni umat Islam diuglu di China. Ya. Tahun lepas pun tak dibenarkan puasa. Puasa tak benar. Ya. Dipaksa makan. Ya. Tidak dibenarkan berpuasa, tidak boleh maya tarawih. Ya. Jadi Ramadan ni setiap tahun perang Bosnia berlaku pada bulan Ramadan. Amba ingat lagi waktu tu bila dah dikepung umat Islam di Bosnia tak boleh lari, mereka menggugurkan makanan. Ya, makanan daripada helikopter diturun gugurkan makanan kepada kampung-kampung. Orang Islam makan, esoknya dia buat kenyataan minta maaf sebab silap teknik. Makanan yang digugurkan itu ialah daging-daging babi yang ditinkan. Ya. Orang Islam makan dah. Yalah dalam keadaan tak tahu gapo. Tak pernah sebutnya begitu. Tahun ni Israel duduk serang Gaza. Ya, tak habis-habis serang Gaza. Ya, dan kebetulan kita hantar 2 tim bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ya, satu tim melalui Muslim Care bersama dengan beberapa NGO di Amerika dan di London sebagainya, NGO Islam. Alhamdulillah NGO ni berjaya masuk ke Gaza. Yang boleh masuk dan serah sumbangan. Tapi tak ada nak balik. Ya, tak ada nak tubik. Ya. Israel serang, malam kemarin bom jatuh lebih kurang 50 meter je daripada tempat, daripada hotel dia mereka duduk ni. Ni sahabat-sahabat kita, ada 2 orang ahli parlimen kita yang ikut sama dalam rombongan ni. Ya, dan doa pada Allah Ta'ala, mereka tengah usaha untuk keluar daripada Gaza. Ya, tapi sempadan Gaza ditutup lah ni. Ya, satu tim lagi bawa pas relief. Ya, kita juga hantar lebih kurang dalam 250,000 bersama dengan 50,000 daripada satu NGO lain, 300,000 lah duit yang kita nak hantar pada sahabat-sahabat kita di Gaza. Ya, dan kita melalui kedutaan Malaysia di Mesir, ya, kita usaha, ya, hampir ingat 2-3 minggu dah usaha nak masuk ni. Ya, sampai kemarin ya, bila berlaku serangan di Gaza, ya, sempadan tutup, akhirnya mereka menyerahkan sumbangan tu di Mesir kepada wakil, ya, wakil kerajaan Gaza. Tapi nak sebutnya ya, sumbangan sebut alhamdulillah sampai jugalah. Kita serah ke orang berkenaan, dan orang ni bukan orang besar lah, orang besar pimpinan di Gaza, alhamdulillah. Tapi nak masuk dalam tak boleh. Ni suasana ni ada. Sebab tu bila masuk bulan Ramadan, bukan saja kita bulan ni bulan kita puasa, tapi bulan jihad. Ya, bulan kita lawan, ya, lawan nafsu, ya, dan lawan perasaan kita. Ya, bulan puasa ni memang bulan yang nafsu kita sedap belakang. Dan ni Kelantan ni pula. Kelantan ni ada 1000, baru dengar berita ni. Ya, Kelantan ni ada 1200 jenis kuih hak jual bulan puasa. 1200. Ya, kubah guling tak guling ada belakang. Ya.
Gak kuih ni sedap belakang. Bulan puasa ni tengok air tu sedap belakang. Ya. Jamu batu tu surah lembut bulan puasa ni. Tak. Kalau ada orang jual batu panggang pun laku. Selalu dengan apanya sikit ke tak? Bakar molek. Pocik jual apa? Batu panggang. Buku dua. Bapa? Surah sedap belakang bulan puasa. Ya. Walaupun syaitan tak ada dah. Kalau syaitan ada tak tahulah kita ni. Ya. Syaitan tak ada dah. Tapi nafsu tu ada. Ada orang mari jumpa hamba, dia kata, Ustaz, tak boleh ke minta supaya nafsu ni Allah kurung juga? Ya. Jangan kurung syaitan aja, nafsu pun kurung juga. Hamba kata, makcik, kalau nafsu pun Tuhan kurung juga, makcik tengok pakcik tu pun tengok tiada elektrik je. Tak ada orang langsung. Kita tengok makanan ni tak ada gapo. Orang jual pun tak laku, orang kita apa-apa. Tak ada selera. Dia gairah ni mari daripada nafsu. Nafsu ni ada hak baik, ada hak muluk. Tapi nak sebutnya, hadis ni ambil kesimpulan pada tengah hari ni, 3 perkara ni kita kena jaga. Ya, Jibril AS doa pada Allah Ta'ala, Nabi mengaminkan doa Jibril. Pertama, dengan nama Nabi, selawat dengan nama Nabi, maka jangan lupa kita selawat pada Nabi SAW. Yang kedua, kita kena muliakan mak ayah kita. Mak ayah kita hak tua dah. Ya, tua ke tak mau tua ke, bila sebut ayah mak ni semua kita kena hormat ke dia, kita raih ke dia. Dan yang ketiga, doa pada Allah Ta'ala, jaga amalan masing-masing supaya bila masuk Ramadan ni Allah ampun dosa kita. Ya, bulan ni bulan Allah nak ampun dosa, maka kita minta ampun semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala mengampun dosa kita, insya-Allah.